Semua okey ke? Sihat. Okey, kalau sihat Alhamdulillah. Semua nak take 5 dulu ke atau kita nak mulakan terus? Ada nak take 5 ke? Penat ke? Tak, kalau tak Ustazah teruskan ya. Okey. Untuk topik pembelajaran kita hari ini, topiknya adalah tersurat dan tersirat. Okey, kalau siapa yang ada buku tu, awak boleh buka buku muka surat 7. Okey. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 7. Sekejap, Ustazah share Ustazah punya slide. Okey, sebelum kita mulakan kelas, baca doa sebelum belajar dulu boleh? Tanda tangan semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Okey, untuk yang hari ini kita punya topik adalah tersurat dan tersirat. Okay, Ustazah nak tanya, awak pernah tahun lepas pernah masuk topik ni tak? Tersurat dan tersirat. Ada Ustazah Akilah pernah ni tak? Sentuh tak topik ni? Ustazah Akilah ke yang mengajar awak tahun lepas? Ustazah Akilah kan? Okay, kalau pernah Alhamdulillah, sekarang ni Ustazah akan masuk balik topik ini untuk yang tahun ini. Dan sebelum tu Ustazah nak tanyalah, awak ingat lagi tak topik yang minggu lepas kita belajar apa? Boleh sebutkan tak? Siapa ingat lagi apa yang kita belajar? Yang hadir lah, yang tak hadir tu memang tak tahulah kita belajar apa. Pantun. Pantun tu pantun tu hari sebelumnya, yang hari Jumaat. Jumaat pula, hari Khamis ke? Khamis, Selasa dengan Rabu. Tapi apa yang kita belajar? Yang pantun tu minggu sebelumnya, yang minggu pertama. Ya, betul. Pusat transit. Lagi? Tulisan berangkai. Betul tak? Tulisan berangkai dengan bahasa santun. Okey, bahasa santun tu mungkin awak tertukar kot. Antara pantun dengan apa panggil? Peribahasa. Sebenarnya kita minggu lepas kita belajar peribahasa. Yang pantun tu minggu yang pertama. Yang kedua kita masuk peribahasa. Okey, untuk yang minggu yang ketiga ini kita akan belajar tersurat dan tersirat. Okey. Objektif PDPC kita untuk hari ini adalah 1.1.2 iaitu mendengar, memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Okay, ada kesalahan kat situ tak apa, nanti Ustazah betulkan. Okay, itu adalah objektif kita pada hari inilah. Okay, yang seterusnya aktiviti murid. Yang pertama adalah baca petikan yang diberikan.
Kalau ada buku, buka muka surat 7. Ini. Buka muka surat muka surat 7. Baca petikan tu dan berikan respon pada dialog dalam petikan. Dan yang ketiga adalah ada kesalahan situ, cari maklumat yang tersirat dan tersurat. Sekejap Ustazah betulkan dulu. Tak apa, untuk yang ni Ustazah tulis dekat ruangan arahan. Yang tak berapa jelas gambar yang Ustazah kongsikan ini, boleh tengok arahannya pada ruangan komen. Baca petikan yang diberikan. Yang kedua, berikan respon kepada dialog dalam petikan. Yang ketiga adalah cari maklumat yang tersurat dan tersirat. Ini adalah antara tugasan awak 3 ni. Yang pertama adalah baca arahan. Baca petikan yang diberikan. Berikan respon pada dialog dalam petikan. Dan yang ketiga adalah cari maklumat yang tersurat dan tersirat. Okey, ini adalah tugasan awak. Sekarang ni Ustazah akan tunjukkan slide untuk petikan. Kalau yang ada buku boleh tengok pada muka surat 7 lah. Okey. Untuk topik ini adalah unit 2, kerjasama erat hubungan. Tajuknya adalah kami sepakat. Objektif adalah untuk mendengar dan bertutur. Objektif awak hari inilah. Jadi Ustazah baca petikan ini, awak dengar dan nanti awak baca balik. Okey. Tajuknya kami sepakat. Awak boleh tengok pada slide yang Ustazah tunjukkan ni kalau tak ada buku. Kalau yang ada buku muka surat 7 Encik Nazri sedang memberikan penerangan tentang pemakaian baju seragam untuk semua penduduk Taman Sri Damai. Sesi penerangan itu berlangsung dalam mesyuarat Jawatankuasa Taman Sri Damai. Okey. Untuk slide pertama. Bahagian hadapan. Nama di bahagian kiri. Poin kedua, logo Taman Sri Damai di bahagian kanan. Okey. Yang tu bahagian depan. Baju bahagian depan. Kalau baju di bahagian belakang pula, ada slogan muafakat merealisasikan hasrat. Muafakat merealisasikan hasrat. Okey, apa yang dia bentangkan pada slide 1 dan 2 adalah berkaitan dengan pemakaian masyarakat Taman Sri Damai. Okey. Pakaian dia pada bahagian hadapan terdapat nama di bahagian kiri. Di bahagian kiri ada nama. Logo Taman Sri Damai di bahagian kanan. Ada logo di bahagian kanan dia. Okay, kalau bahagian belakang dia pula ada slogan muafakat merealisasikan hasrat. Okay, itu adalah slide yang pertama. Okay, slide yang kedua. Baju ini identiti bersepakat penduduk Taman Sri Damai. Baju ini akan dipakai ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Okay.
Baju ini akan dipakai ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Okey, itu adalah slide yang kedua pada baju tersebut. Okey. Lepas tu orang pembentang tu menyatakan slogan muafakat merealisasikan hasrat bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey, ini adalah maksud bagi slogan muafakat merealisasikan hasrat. Slogannya bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Lepas tu, kalau boleh tengok dekat sini ada tiga orang lelaki lah. Budak lelaki yang berpakaian warna biru, oranye dan hijau. Okey, mereka ni sedang berbual berkaitan dengan baju tersebut juga. Okey, lelaki yang baju berwarna biru. Dialognya, wah, cantiknya baju itu. Logonya menarik dan ada slogan pula. Tentu bangga penduduk Taman Seri Damai ketika memakainya. Okey. Tiba-tiba yang baju yang berwarna hijau tu pun tanya, apakah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat, Afifi? Okey, rupanya lelaki yang berwarna biru itu nama dia Afifi. Okey. Lepas tu yang lelaki berbaju warna oranye pula. Dia tanya, mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Danish? Okey, jadi berdasarkan dialog ini, kita dah kena pasti yang lelaki baju yang berwarna biru itu nama dia Afifi. Dan lelaki yang memakai baju berwarna hijau itu namanya Danish. Okey, jadi sekarang ini Ustazah nak apa yang awak perlu buat, awak baca balik petikan yang Ustazah berikan ini dan kena pasti maksud tersurat dan tersirat. Boleh semua? Boleh ke? Okey, kalau boleh alhamdulillah. Okey, kita try buat untuk yang dialog ke bawah dulu. Okey tak? Awak rasa agak-agaknya apa yang Afifi bagi tahu kepada Danish berkaitan dengan maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat? Okey, siapa boleh bagi tahu Ustazah apa maksud slogan itu? Muafakat merealisasikan hasrat. Danish ke? Danish Reza ke? Danish Ujang ke? Boleh bagi tahu Ustazah tak? Okey, kalau awak tengok pada petikan itu, slogan muafakat merealisasikan hasrat ini, okay, Ustazah tulis kat sini, slogannya bermaksud sesuatu perkara, maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat, maksudnya sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey, jadi pada petak yang kedua, petak kedua sebelah kanan awak itu, sebelah kiri awak itu,
adalah dialog daripada Afifi. Jadi apa yang Afifi balas kepada Teenage adalah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat ialah sesuatu perkara ialah perkataan Ustazah sekejap typing errors tu ialah ialah sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Jadi itu adalah slogan yang diberikan oleh Afifi, maksud slogannya. Setakat ni boleh faham? Boleh ikut tak? Ini Syujang. Faham tak penerangan Ustazah? Kalau faham, Alhamdulillah. Kita akan pergi kepada yang kedua, petak kedua yang kosong itu. Ini adalah jawapan daripada Teenage. Persoalannya daripada lelaki yang berwarna oranye, yang memakai baju yang berwarna oranye, yang berada di tengah-tengah antara Afifi dengan Teenage. Apa yang lelaki yang berbaju warna oranye ini tanya? Dia tanya, mengapakah penduduk perlu memakai baju ini, Teenage? Awak rasa kenapa penduduk ini perlu memakai baju tersebut? Boleh beritahu Ustazah tak? Kenapa? Jawapannya ada pada petikan yang Ustazah berikan. Boleh tak? Ustazah bagi jawapan juga. Yang ni kalau awak ada kertas, awak salin, ada buku lagi baguslah. Untuk jawapan yang kedua, penduduk perlu memakai pakaian ini ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan kemasyarakatan kerana baju ini merupakan identiti kesepakatan penduduk Taman Seri Damai. Ini adalah jawapan kepada persoalan yang kedua yang ditanya oleh lelaki yang memakai baju warna oranye. Dan jawapan ini dijawab oleh Teenage. Apa yang Teenage cakap? Boleh tengok pada ruangan komen yang Ustazah hantarkan itu. Itu adalah jawapan yang kedua. Teenage menyatakan bahawa penduduk perlu memakai pakaian ini ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan kerana baju ini merupakan identiti kesepakatan penduduk Taman Seri Damai. Setakat ni awak faham tak penerangan daripada Ustazah? Boleh ikut tak? Kalau boleh, Alhamdulillah. Boleh dapat. Sekarang ni kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Sekejap
Okay, Ustazah akan tunjukkan Ustazah akan tunjukkan video untuk ayat tersurat dan tersirat. Jadi kita akan tonton bersama-sama lah. Sekejap ya. Dengar tak? Okay, tak dengar dia punya tu kan. Kejap Ustazah share melalui Ustazah punya ni. Itu kejap. Sekejap ya. Loading pula. Nampak tak? Sekejap ya. Ustazah buka dekat tak boleh buka pula. Ya. Tengah loading.
Ustazah minta maaf sebab tak boleh nak share dekat situ. Ustazah masuk balik handphone ni. Okey. Ini adalah ayat tersurat. Ni Ustazah ambil daripada bahasa Melayu tahun 2 lah. Okey, ni Ustazah akan bagi penerangan. Apa yang dimaksudkan dengan isi tersurat? Isi tersurat ini bermaksud isi-isi yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan. Okey. Senaraikan isi-isi utama dalam petikan. Okey, ini adalah tips untuk awak lah. Biasanya sesuatu petikan ini mengandungi 2 hingga 8 isi tersurat. Okay, isi tersurat ini mestilah menepati dan berada dalam ruang lingkup kehendak arahan soalan. Isi tersurat perlu mempunyai subjek dan predikat sahaja. Semua unsur keterangan dalam subjek dan predikat tidak perlu diambil sebagai isi tersurat. Okay. Seterusnya. Okay. Untuk yang penerangan subjek dan predikat dapat dikenal pasti. Antaranya contoh langsung. Okay, Ustazah bagi contoh. Misalnya termasuk umpamanya dalam bentuk lain dan lain-lain. Okay, kalau boleh perhatikan yang Ustazah highlightkan itu yang berwarna hijau. Yang ada 2 kan, jumlah media cetak seperti akhbar, buku dan majalah telah berkembang dengan pesat. Okay, kalau perhatikan yang berwarna hijau ini adalah yang tersurat. Jumlah media cetak seperti akhbar, buku dan majalah telah berkembang dengan pesat. Okay, selalunya isi yang tersurat adalah isi yang berada pada petikan yang diberikan. Dan isi yang tersurat, kalau isi yang tersirat barulah isi yang tidak dinyatakan dalam petikan. Okay, untuk yang contoh kedua, contoh tidak langsung. Okay, dengan menerusi ialah dan lain-lain. Saya bagi contoh untuk ayatnya. Tindakan kerajaan terhadap pengemis dengan menempatkan di rumah kebajikan atau menghantar pengemis asing ke negara asal mereka menelan belanja yang besar. Okey, kalau perhatikan menelan belanja yang besar, tindakan kerajaan terhadap pengemis. Tindakan kerajaan terhadap pengemis menelan belanja yang besar. Okay, selalunya ayat yang berwarna hijau ini adalah maksud tersurat, iaitu ayat yang dia dah berikan. Okey, yang tersirat adalah yang Ustazah tak warnakan ini, yang berwarna hitam. Dengan menempatkan di rumah kebajikan atau menghantar pengemis asing ke negara asal mereka. Okey, ini adalah maksud tersurat. Yang tersirat tindakan kerajaan terhadap pengemis menelan belanja yang besar.
Yang ini adalah yang tersirat. Sebab apa? Sebab menghantar pengemis ke negara asal sememangnya menelan belanja yang besar. Okay, setakat ni awak faham ke penerangan pada Ustazah? Ada pertanyaan untuk ayat tersurat dan tersirat? Boleh ikut tak? Okay, kalau boleh Alhamdulillah kita akan pergi kepada yang seterusnya. Sekejap ya. Okay, huraian sesuatu konsep. Okay, ini adalah maksud tersurat dan tersirat bagi huraian sesuatu konsep. Mardi, badan yang memainkan peranan utama dalam menjalankan pendidikan dalam bidang pertanian, berjaya menemukan baka koko jenis baru. Mardi, badan yang memainkan peranan utama dalam menjalankan pendidikan dalam bidang pertanian, berjaya menemukan baka koko jenis baru. Okay, macam pernah Ustazah terangkan pada slide yang sebelumnya, yang berwarna hijau itu adalah maksud tersurat. Yang tersirat adalah yang berwarna hitam. Badan memainkan peranan utama dalam menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian, berjaya. Okey, kalau kita buang yang berwarna ayat yang berwarna hitam itu dan warna hijau digabungkan, dia akan menjadi Mardi menemukan baka koko jenis baru. Okay, Mardi menemukan baka koko jenis baru itu adalah maksud tersirat. Okay, yang seterusnya adalah huraian isi. Huraian isi, setiap sekolah perlu mempunyai kaki tangan dan peralatan yang mencukupi. Setiap sekolah perlu mempunyai kaki tangan dan peralatan yang mencukupi. Iaitu adalah ayat yang tersirat. Yang tersuratnya adalah tidak masuk akal sekiranya pengajaran dan pembelajaran tidak boleh dilakukan kerana masalah kekurangan guru dan kekurangan alat bantuan mengajar. Okay, apa yang hendak disampaikan adalah bila awak buang yang berwarna hijau, ayat yang berwarna hijau, dia akan ada yang berwarna hitam saja dalam petikan itu. Kalau awak baca balik untuk yang huraian isi, tidak masuk akal sekiranya pengajaran dan pembelajaran tidak boleh dilakukan kerana masalah kekurangan guru dan kekurangan alat bantuan mengajar. Sebetulnya apa yang hendak disampaikan adalah setiap sekolah perlu mempunyai kaki tangan dan peralatan yang mencukupi. Okay, itu adalah ayat yang tersirat dia. Yang berwarna hijau itu adalah ayat tersirat. Yang berwarna hitam adalah ayat tersurat. Okay, setakat ni boleh faham perangai Ustazah? Awak tengok saja yang berwarna hijau ini, semua yang berwarna hijau adalah ayat tersirat. Yang berwarna hitam ini adalah tersurat. Apa yang dimaksudkan dengan tersurat dan tersirat? Ayat tersurat adalah ayat yang ada dalam petikan. Okay. Yang berwarna hijau ini adalah ayat yang Ustazah tambah sendiri. Jadi sebetulnya yang ada dalam huraian ini hanyalah yang berwarna hitam sahaja. Kalau yang tersirat adalah ayat yang tak dinyatakan dalam petikan. Okay. Kalau awak buang yang warna hijau ini adalah ayat yang tak ada dalam petikan. Okay. Sekarang ini Ustazah akan pergi yang pada yang seterusnya. Oh, okay. Untuk yang slide ini Ustazah dah habis bentangkan. Sekarang ni kita akan bermain games. Siapa pernah main games word wall? Pernah ke main?
Word Walls ni adalah games yang berkaitan dengan game bahasa lah. Okay. Yang untuk semua ni Ustazah ada letakkan dalam slide Ustazah. Dekat Google Classroom, nanti awak boleh ni lah, boleh cari dekat situ. Okay, kita akan main Word Walls untuk hari ini dan Ustazah nak awak perhatikan betul-betul dan pilih jawapan yang betul. Boleh semua? Dah ready ke nak main games? Okay, Ustazah mulakan bukan yang ni. Sekejap, Ustazah cari yang ni. Yang ni yang ada, yang ni awak buat sendiri Game Word Walls. Word Walls. Game bahas tu. Okay, kita akan main game yang ni. Nanti games tu awak boleh dapatkan dekat Ustazah punya Google Classroom. Ustazah ada letak dekat situ. Okay, ladang yang luas dan moden. Apa jawapan dia? A, B, C and D. Apa jawapan dia? Ladang yang luas dan moden. Okay, Ustazah pilih mendapat hasil yang banyak. Betul. Okay, sekarang ni yang kedua. Ramai pekerja. A, B, C dan D. Okay, cepat siap kerja Ustazah pilih. Okay, bagus. Betul. Sekarang ni kita akan pergi ke yang seterusnya. Okay, soalan ketiga. Menjaga kualiti. A, B, C. Okay, mana ada panggil B Kita pilih B. Power dapat bonus masa. Okay. Sekarang ni awak nak pilih yang mana? Sekejap. Ustazah terkeluar pula. Sekejap ya. Siapa yang remove Ustazah ni? Sekejap Ustazah masuk balik.
Okey. Okey. Soalan yang kedua. Masuk balik. Mulakan balik Okey, ladang yang luas dan moden tadi adalah mendapat hasil yang banyak. Okey. So yang kedua. Soalan kedua. Ramai pekerja-pekerja cepat siap kerja. Dia ada 12 soalan. Kita baru buat 12 tadi. Baru buat 2 tadi. So, tak sempat untuk yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga. Menjaga kualiti, menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Okey, yang keempat. Keempat awak bersedia jawab? Oh, orang bonus. So, kita pilih dulu orang bonus. Okey, Ustazah pilih. Kelajuan 3 kali ganda. Awak kena jawab cepat So, kelajuan dia 3 kali ganda. Pelbagai jenis dan warna bunga ros. Apa? Ya, boleh membuat pilihan. Okay, Ustazah dah pilih. Terbaik betul. Okay, seterusnya. Van-nya besar. Perniagaan besar. Ya, betul. Boleh membawa muatan yang banyak. Okey. Ya, terleh pula. Okey, tak apa. Untuk yang seterusnya, nanti awak buat dekat Google Classroom Sebab Ustazah terleh pula lah tadi. Yang ni awak ada guna tu tak? Apa? Sekarang ni awak guna laptop ke guna phone? Guna handphone. Takif? Ada laptop ke? Guna tab. Sekejap, Ustazah masuk balik. Tak syuk lah, tak dapat habiskan. Sekejap. Ustazah masuk balik. Ustazah masuk balik.
keluar. Okay, kita cuba buat yang lain pula untuk yang tersurat dan tersirat. Tadi dah cuba yang tu. Kita akan cuba tersurat dan tersirat tapi yang lain pula. Kita pergi. Okay, saya dah masuk. Kita cari lagi. Dia ada banyak tau. Dia punya games ni. Kita tahu boleh masuk tersurat dan tersirat. Okay, Ustazah pilih games yang ini. Nampak tak semua? Nampak kan? Okay, awak tengok Ustazah main. Nanti awak boleh masuk untuk main. Okay, memastikan rumah mereka tiada sampah dan kotoran. Okay, maksudnya bersih. Okay, pergi bersih. Okay, dia macam awak main games macam alien tu kan. Okay, bersama-sama membersihkan rumah. Bekerja sama. Jawapan dia bekerja sama sebab sama-sama membersihkan rumah. Ustazah pergi ke bekerja sama. Betul. Okay, yang seterusnya, membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Okay, maksudnya adalah tekun. Ni maksud yang tersirat dia lah. Bila awak buat kerja dengan bersungguh-sungguh, maksudnya awak tekun. Okay, seterusnya, dibersihkan oleh mereka sendiri. Dibersihkan oleh mereka sendiri dari segi kata lain adalah berdikari. Ustazah movekan kepada berdikari. Okay. Awak akan dapat macam tu untuk games lah. Nanti awak boleh masuk dan awak boleh main. Okay, soalan yang seterusnya mempunyai tugasan masing-masing yang telah ditetapkan. Okay, maksudnya mematuhi arahan. Alamak, dah kena makan. Okay, tak apa. Nanti awak buka tu dan awak boleh main lah. Okay, jadi sekarang ni saya akan share balik slide ni. Untuk yang game ni awak boleh main dekat rumah nanti. Boleh.
Okey, kalau awak tengok kepada nombor muka surat nombor 7, tajuk kita kata sepakat. Ustazah nak awak cari maksud tersurat dan tersirat yang tu, boleh? Boleh semua? Kejap Ustazah pergi balik ke link. Ustazah akan tunjukkan slide yang ada sekali dengan petikan. Okey, ni adalah petikannya. Nampak semua? Ustazah share slide. Okey, jelas tak slide Ustazah? Okey. Kalau awak lihat dekat slide Ustazah yang Ustazah bentangkan tu, ni adalah muka surat 7 dalam buku teks awak lah. Kalau ada buku teks boleh tengok buku teks. Yang kita baca tadi adalah mendengar dan bertutur, kami sepakat. Okey, sekarang ni Ustazah nak awak kena pasti ayat tersurat dan tersirat. Okey, apa yang ayat tersurat dia? Ayat tersurat ni adalah ayat yang dari petikan yang Ustazah berikan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, ayat yang ada adalah kami sepakat. Encik Nazri memberi penerangan tentang pemakaian baju seragam untuk semua Taman Seri Damai, penduduk Taman Seri Damai. Sesi penerangan itu berlangsung dalam mesyuarat jawatankuasa Taman Seri Damai. Okey, slogan muafakat merealisasikan hasrat. Okey. Slogan muafakat merealisasikan hasrat. Apa yang dimaksudkan dengan muafakat merealisasikan hasrat? Kalau awak boleh tengok dekat sini, muafakat merealisasikan hasrat, iaitu adalah maksud yang tersurat. Sebab ada dalam petikan tu. Apa yang hendak disampaikannya adalah perkara yang dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Jadi kalau ada buku tulis, awak boleh tulis dekat situ. Awak buat dalam bentuk kolom. Bahagikan dua kolom itu. Kolom yang pertama sebelah kanan awak boleh letak ayat tersurat. Dan sebelah kiri awak boleh letak ayat tersirat. Okey, untuk yang pertama ayat tersurat dan tersirat yang pertama, awak boleh tengok pada komen yang Ustazah letakkan di ruangan komen.
Yang pertama ayat tersuratnya adalah muafakat merealisasikan hasrat, iaitu ayat tersirat. Muafakat merealisasikan hasrat itu adalah ayat yang tersurat. Sebab kalau boleh tengok dekat artikel yang Ustazah berikan, slide yang Ustazah berikan tu, muafakat merealisasikan hasrat itu ada dalam petikan itu. Jadi itu adalah ayat tersurat. Ayat yang tersiratnya adalah perkara yang dipersetujui. Perkataan ramai. Salah Kejap Ustazah betulkan perkataan ramai. Yang dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey, itu adalah ayat tersirat yang hendak disampaikan oleh perkataan muafakat merealisasikan hasrat. Okey, boleh semua? Faham tak pendengar Ustazah? Okey, kalau boleh alhamdulillah. Kita akan pergi kepada maksud tersirat yang kedua. Maksud yang tersirat yang kedua adalah penduduk perlu memakai pakaian itu. Itu adalah slogan pula. Itu adalah ayat tersurat yang kedua. Kenapa penduduk itu perlu memakai pakaian itu? Kenapa penduduk Taman Seri Damai perlu memakai pakaian itu? Itu adalah maksud ayat tersurat. Kenapa dia perlu? Yang tersiratnya adalah kerana baju itu merupakan identiti kesepakatan penduduk Taman Seri Damai. Itu adalah ayat tersiratnya. Sebab apa penduduk itu perlu memakai baju tersebut? Kerana baju itu merupakan identiti kesepakatan penduduk Taman Seri Damai. Itu adalah dua contoh yang telah Ustazah berikan dekat awak. Sebab masa kita dah tamat, jadi Ustazah nak pesan, nanti awak pergi kepada Google Classroom dan dapatkan slide yang Ustazah telah bentangkan tadi serta serta games yang telah kita main bersama tadi. Boleh? Boleh semua? Dapatkan dua, slide dengan games. Pastikan awak main games tu dulu untuk Ustazah kena pasti sama ada awak faham tak topik yang kita telah belajar hari ini. Boleh semua? Okey, kalau boleh alhamdulillah. Dan dekat games tu sebenarnya ada banyak pilihan. Nanti awak mainlah seberapa banyak pun permainan tu, asalkan permainan itu adalah topik yang sama. Boleh? Okey. Macam tu alhamdulillah. Setakat itu saja daripada Ustazah. Ustazah akhiri kelas hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.